kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis pada pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri Yusof selaku Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Husaini Umar selaku Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Puan Teknologis Zainab Ahmad selaku Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Kementerian Pengajian Tinggi, yang berbahagia dan yang saya hormati Tan Sri Datuk Sri Sufri Haji Muhammad Zain selaku Presiden Master Builders Association Malaysia, merangkap pengerusi Majlis Penasihat Industri JPPKK, yang berbahagia ahli-ahli Majlis Penasihat Industri JPPKK, wakil-wakil industri, pengarah-pengarah bahagian JPPKK, pengarah-pengarah Politeknik dan College Community, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya berasa sangat bersyukur kerana dapat bersama-sama di dalam majlis ini yang dinamakan persidangan meja bulat Majlis Penasihat Industri Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Kementerian Pengajian Tinggi pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua ahli-ahli Majlis Penasihat Industri JPPKK dan hadirin sekalian kerana dapat hadir ke acara tahunan yang setiap tahun kita buat ini. Saya dimaklumkan bahawa wacana pada hari ini akan memfokuskan tentang usaha mendepani pendidikan tinggi negara, khususnya semasa fasa endemik yang kita expect to come. Sesungguhnya ia merupakan satu platform terbaik untuk mendapatkan cadangan dan juga maklum balas daripada semua pihak, terutamanya pihak industri, terhadap daya upaya meningkatkan pasaran graduan politeknik dan college community. Selain daripada itu, peluang untuk menghubungkan jabatan dengan industri dalam bentuk kerjasama dan perkongsian penta ini kita boleh teroka dengan lebih meluas lagi melalui platform seperti yang kita adakan pada hari ini. Ahli-ahli Majlis Penasihat Industri yang saya hormati sekalian, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Bahagia Tan Sri Datuk Azman Shah Datuk Harun selaku mantan pengerusi Majlis Penasihat Industri atas sumbangan beliau selama 12 tahun. Beliau menyandang jawatan pengerusi Majlis Penasihat Industri JPPKK sejak tahun 2008 lagi. Mari kita bagi tepukan. Pengalaman dan juga kepakaran yang berbahagia Tan Sri sudah semestinya banyak menyumbang kepada keberhasilan, terutamanya dalam upaya memperkukuh hubungan dua hala JPPKK dan juga dalam usaha untuk memantapkan lagi bidang TVET terutamanya di Malaysia ini. Dan saya nak mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Sufri Muhammad Zain atas pelantikan sebagai pengerusi Majlis Penasihat Industri JPPK yang baru untuk tempoh 2021 hingga 2023. Jadinya saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua barisan kepimpinan ahli-ahli Majlis Penasihat yang terdiri ada dua lantikan, satu lantikan yang lama, satu lagi lantikan yang baru. Jadinya kombinasi ini kita harapkan akan jadi satu sinergi yang sangat bagus yang boleh membawa kepada Majlis Penasihat Industri ini ke tahap yang lebih cemerlang lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, baru-baru ni di dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12 pada 27 September yang baru lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menekankan tentang keperluan melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Jadinya bagi maksud ini, tumpuan diberikan kepada usaha menambah baik seluruh sistem pendidikan negara serta ikhtiar untuk mencapai solusi kepada ketidakpadanan dalam pasaran pekerjaan. Ini termasuklah merangka strategi untuk pembangunan bakat tersedia masa hadapan
peningkatan kualiti program akademik dan latihan, keberhasilan pembelajaran yang lebih saksama, pemanfaatan teknologi baru dan pengukuhan tadbir urus. Dalam hubungan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aliran pendidikan TVET turut menjadi tumpuan dan terus diperkasakan di dalam fokus kedua Rancangan Malaysia ke-12, iaitu memperkukuh pemangkin pertumbuhan. Ini sebenarnya insya-Allah kita akan dapat laksanakan melalui penambahbaikan ekosistem, peningkatan kualiti program yang ditawarkan melalui akreditasi, pengiktirafan dan pensijilan badan bertaraf antarabangsa, serta kita kenalkan inisiatif penarafan tunggal program TVET dan platform berpusat bagi penawaran dan permintaan TVET. Jadinya usaha ini melengkapi inisiatif penubuhan Majlis TVET Negara dan juga Majlis Penasihat Industri di peringkat nasional. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, Mesyuarat Majlis TVET Negara Bilangan 1 tahun 2021 kita telah laksanakan pada 11 Februari. Ini untuk makluman semua. Pada 11 Februari 2021, mesyuarat ketika itu dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu ketika itu. Dan telah di dalam mesyuarat tersebut kita telah membentangkan berkenaan dengan 3 teras strategik TVET, iaitu tadbir urus bersepadu dan terselaras, TVET dipacu oleh industri, TVET mencorak masa hadapan. Dan dalam mesyuarat tersebut 2 kertas kerja pula telah dibentangkan dan telah diluluskan di dalam mesyuarat tersebut, iaitu kertas berhubung dengan Majlis TVET Negara. Ini pengenalan mengenai apa itu Majlis TVET dan bagaimana cara operasi Majlis TVET, dan mandat baru pelaksanaan pemekasaan TVET dan agenda pemekasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Mesyuarat ketiga itu menyambut baik kertas-kertas yang telah dibentangkan oleh Sekretariat Majlis TVET Negara, iaitu JPPKK. Jadinya saya nak kongsikan juga di sini bahawa selepas saja mesyuarat Majlis TVET yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada satu lagi mesyuarat, iaitu yang dipanggil Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Majlis TVET Negara. Pengerusi dia dibuat bersama oleh saya sendiri dan juga Menteri Sumber Manusia. Yang ini tu kita telah laksanakan pada 29 Jun 2021 yang lalu. Dalam mesyuarat tersebut pula 3 kertas pertimbangan telah dibentangkan oleh wakil-wakil kumpulan fokus dan Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan untuk dibawa pula ke dalam Majlis TVET yang kedua yang akan dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadual dia adalah sometimes in November. Berapa hari bulan? 8 hari bulan ini akan dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya nak kongsikan juga kertas-kertas yang kita akan bawa ke dalam mesyuarat Majlis TVET, yang di dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif itu telah dipersetujukan 3 kertas ini dibentangkan di dalam mesyuarat Majlis TVET. Kertas-kertas tersebut adalah TVET Collaboration Hub, naratif baru kolaborasi bersinergi bagi agenda pemekasaan TVET. Yang keduanya pula, agenda pemekasaan TVET dipacu industri melalui penubuhan badan koordinasi TVET kerajaan dan industri. Dan yang ketiganya pula, penarafan tunggal program TVET. Jadi ketiga-tiga kertas ini bakal menjadi polisi untuk memandu pelaksanaan sistem TVET di negara kita sekiranya diluluskan di peringkat mesyuarat Majlis TVET tersebut. Ahli-ahli Majlis Penasihat Industri yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok catatan laporan kajian pengesanan graduan, kita dapati bahawa graduan lepasan politeknik sentiasa menjadi buruan para majikan. Ini dapat disahkan dan dibuktikan melalui kadar kebolehpasaran graduan politeknik bagi tempoh 5 tahun sebelum ini adalah melebihi 90%. Jadinya tahniah saya ucapkan. Dan saya nak bagi contoh, pada tahun 2018 misalnya, kadar kebolehpasaran
graduan politeknik direkodkan sebanyak 96.1%. Sementara itu, pada tahun 2019 pula ada sedikit peningkatan 96.7%. Walau bagaimanapun disebabkan cabaran kita menghadapi COVID daripada 2019-2020, ada sedikit penurunan masa tahun 2020. Tapi penurunan tu signifikan tak signifikan tu bergantung kepada penilaian setiap orang. Tapi kadar kebolehpasaran pada tahun 2020 tu turun ke 91.2%, tapi lebih daripada 90%, dan lebih juga daripada sasaran yang telah diset ataupun ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Jadinya bagi memastikan kurikulum pendidikan politeknik sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi terkini, penglibatan industri secara aktif ni memang kami sangat mengharapkan supaya kurikulum yang dibangunkan bersifat industry driven kurikulum. Bagi maksud itu, beberapa pendekatan pembelajaran berasaskan industri led telah dirangka. Antaranya adalah program WBL at PolyCC, Structured Internship Program, CEO at PolyCC, dan Industry on Campus. Jika boleh saya nak kongsikan sedikit di sini berkenaan dengan pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan industry-led program WBL at PolyCC. Misalnya, dia menekankan pendekatan mengintegrasikan pembelajaran akademik dan pengaplikasikan pembelajaran sebenar di tempat kerja. Jadinya secara langsungnya dia bertujuan untuk meningkatkan aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman, di samping melaksanakan refleksi berstruktur, memberikan pendedahan dan pengalaman industri yang relevan, serta meningkatkan kemahiran kognitif, fungsi kerja personal, etika dan profesional pelajar itu sendiri. Buat masa ini terdapat 7 program, untuk makluman semua, 7 program WBL at PolyCC yang dilaksanakan di peringkat ijazah sarjana muda di Politeknik, 6 di peringkat diploma Politeknik dan 16 pula di peringkat diploma di College Community. Sementara itu di bawah Structured Internship Program, inisiatif kolaborasi bersama industri diperluas melalui Talent Enhancement Program. Untuk makluman semua, sebanyak 21 program telah menawarkan SIP kepada 2,188 pelajar tahun akhir untuk menjalani latihan industri dan seterusnya menawarkan mereka ini penempatan pekerjaan. Antara industri yang terlibat adalah Maybank, Talent Corp Malaysia, Maida, dan yang lain-lainnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejajar dengan lonjakan kedua kecemerlangan bakat, Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia 2015-2025 yang menggalakkan penglibatan tokoh-tokoh industri berwibawa untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam memperkasakan sistem pendidikan tinggi negara. Program yang dinamakan CEO at PolyCC diteruskan dengan lantikan 31 tokoh industri. Saya difahamkan terdapat 4 orang ahli majlis penasihat industri JPPKK turut dilantik sebagai CEO at PolyCC. Mereka adalah yang berbahagia Tan Sri sendiri, Presiden yang juga merupakan Presiden Master Builders Association Malaysia. Lepas tu kita pun ada juga yang berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo, Group CEO PKT Industries Sdn Bhd, Puan Nuliza Othman, CEO Malaysian Association of Wellness Trainers, dan yang bahagia Datuk Teknologis Dr. Amiruddin Wahab, CEO Cyber Security Malaysia. Jadinya selain daripada itu terdapat 4 orang alumni Politeknik yang turut dilantik sebagai CEO at PolyCC. Ini secara tak langsungnya menunjukkan bahawa alumni Politeknik yang dihasilkan dapat menyumbang kembali kepada hikmat bakti mereka kepada Politeknik dan College Community. Jadinya saya nak mengambil kesempatan ini untuk
meminta dan menyerulah lebih ramai lagi pemimpin dan peneraju industri untuk turut sama di dalam program CEO at Policy C pada masa hadapan. Jadinya bolehlah berkongsi ilmu dan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan pelajar-pelajar di Politek dan College Community. Seterusnya, di bawah inisiatif Industry on Campus, persekitaran sebenar industri dapat dibawa ke dalam suasana proses PDP dan ianya adalah bertujuan untuk merapatkan jurang atribut graduan dengan keperluan sebenar industri di samping menyuntik nilai tambah kepada pelajar yang bakal mengikuti latihan TVET. Saya nak kongsikan antara college community yang bakal mengaplikasi konsep IOC ini, iaitu Sabah Digital Academy yang berada di at College Community Papa, Food Cube dekat College Community Sempang Renggam, The Bakers at College Community Pendang, dan Kota Kinabalu Tourism Academy at College Community Kota Kinabalu. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya maklum telah banyak jalinan kerjasama yang kita laksanakan dengan pihak industri, dan sudah semestinya saya nak mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih saya kepada pihak industri yang telah banyak menyumbang bukan saja dari segi tenaga tapi keuangan dan pelbagai bantuan termasuk beasiswa kepada pelajar. Jadinya saya nak nyatakan sedikit sebanyak, antaranya adalah Yayasan Tenaga Nasional untuk program yang dinamakan program derma siswa My Brighter Future. Dianya memberi manfaat kepada 1,174 orang pelajar. Lepas tu kita ada Yayasan Saimdabi untuk program derma siswa YSD Skill Enrichment Program yang melibatkan seramai 128 orang pelajar di 6 politeknik dan 1 college community. SIRIM QAS International Sdn Bhd untuk program derma siswa SIRIM QAS International bagi 41 orang pelajar diploma Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Politeknik Ibrahim Sultan. Dan yang keempatnya PKT Logistik Group Sdn Bhd untuk beasiswa bernilai ringgit Malaysia 1.2 juta kepada 29 orang pelajar Polisas bagi meningkatkan pelajaran ke peringkat ijazah sejak tahun 2012 lagi. Jadinya menjadilah harapan saya agar lebih program ataupun lebih banyak lagi program-program pengajian seumpama ini dapat diketengahkan sebagai alternatif kepada pembiayaan beasiswa sebagai tambahan kepada beasiswa yang diberikan oleh pihak kerajaan, dan mungkin ianya boleh dikembangkan kepada semua ahli Majlis Penasihat Industri JPPKK, sebab kita pun ada TM dekat sini, maksudnya Yayasan TM mungkin boleh membantu, Petronas pun boleh, institusi perbankan seperti Malayan Commercial Banks Association dan banyak lagi. Hakikatnya masih terdapat banyak lagi ruang jalinan kolaborasi yang boleh kita terokai dengan pihak lain. Jadinya saya nak menyeru lebih ramai pihak industri menjalankan kerjasama dengan kementerian, terutamanya melalui JPPKK bagi pembiayaan pensijilan profesional kepada graduan. Ini bagi membolehkan graduan itu dapat diserap terus sebagai pekerja dan mendapat pendapatan yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Ahli-ahli majlis yang saya hormati sekalian, akhir kata saya sentiasa mengalu-alukan sebarang bentuk idea, sokongan, bantuan dan kerjasama yang erat daripada pihak industri dalam membantu membangunkan modal insan negara, terutamanya yang berkaitan dengan TVET, dan penekanan kerajaan adalah untuk meningkatkan persepsi orang ramai terhadap TVET di Malaysia ini. Komitmen dan kolaborasi industri terutamanya dan ahli-ahli Majlis Penasihat Industri memang kami di Kementerian amat hargai. Coming together is a beginning.
keeping together is progress, working together is success. Semoga tautan kolaborasi ini akan membawa agenda pemekasan TVET ke pentas kegemilangan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.